antaranya ialah bismillah. Dalam satu hadis, satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala ay yaqula bismillah. Perkara yang akan menutup pandangan jin terhadap aurat anak Adam ialah bila dia masuk ke tandas ialah dia baca bismillah. Dan dia orang yang tak baca bismillah dia akan dilihat oleh jin. Okey. Jin pun pandai mengendap Ustaz. Jin memang. Jin banyak juga. Baik, saya nak panggil ruang Ustaz sambung, tapi kita panggil Ustaz. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Haji Dahlan. Ya, waalaikumsalam. Dalam apa Ustaz? Lailan Mubarak alaikum. Ustaz pada cakap Arab ya. Okey. Ini nak tanya Ustaz lah. Boleh. Kena dengan yang terlantar di hospital lah. Tanda dia di atas katil. Selalunya tanda atas katil tak boleh bangun kan. Jadi yang datang mencucinya semua jururawat. Ini masalahnya kawan dia tu dia nak wudu dia macam mana kena ada tu. Itu soalannya. Ambil wudu satu dia takut nas pun tengok tu lah. Okey je. Bila saya turun cuci semua kemaluan dia tu. Betul lah. Saya minta pandangan Ustaz. Saya Ustaz jawab. Okey, terima kasih Haji Dahlan. Ustaz, saya nak panggil Ustaz sambung dulu yang tersekat tadi. Lepas tu kita jawab soalan ni. Silakan. Jadi perkara pertama ialah kita bila nak masuk ke bilik air, nak masuk ke tandas, kita bacakan bismillah. Dan doa yang lain ialah kita minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang jantan dan juga yang betina dengan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada gangguan syaitan yang jantan dan juga yang betina. So itu yang pertama sekali. Kemudian kita boleh pergi pada yang kedua, iaitu seelok-eloknya ialah kita cuba jauhkan pandangan orang ramai daripada dapat melihat aurat kita. Okay, seperti yang Rasulullah SAW apabila dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, apabila baginda SAW datang untuk pergi untuk buang air besar, baginda akan pergi hatta yataghayyaba fala yura. Dia akan pergi ke satu tempat sehingga tidak dapat dilihat. Baginda akan pergi sehingga tidak dapat dilihat. Semua itu untuk menjaga kita punya maruah, okay? Dan itulah yang perlu kita lakukan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah kita cuba untuk memastikan apabila dah selesai, alhamdulillah, yang perkara-perkara yang mengganggu kita tu dah keluar semua, alhamdulillah. Kita usahakan untuk bersihkan, dan bersihkan ini dengan cara yang normal. Okay, dengan cara yang normal maksudnya kita bersihkan, kita basuh. Yang pentingnya ialah seperti yang terdapat dalam satu hadis di sini, antara orang yang akan diazab, okay, azab kubur nanti ialah yang la yastatiru, yang tidak berlindung semasa membuang air. Okay, dalam riwayat lain la yastanzihu, yang tidak membersihkan selepas membuang air, dan juga la yastabri'u. Ada tiga riwayat, tiga lafaz, artinya tidak menyucikan. Okay, so kita faham kita kena buat, kita kena lindung diri kita supaya tidak dilihat oleh orang. Kita juga kena bersihkan selepas itu. Dan yang terakhir sekali kat sini yang ingin saya kongsikan bersama dengan para penonton ialah berkenaan dengan alat yang boleh kita gunakan untuk membersih. Yang kita kebiasaannya masyarakat Melayu, kalau tak silap saya pun orang Melayu juga. Kita biasa sinonim, kita biasa dengan air. Tapi kalau kita nampak tisu masuk satu tandas yang tak ada air, kita akan agaknya menggelabah lah kan. Kalau kadang kita pergi ke tempat shopping kompleks yang tak ada tu, so kita mungkin akan hotel besar pun kan tak ada. Okay. Jadi sebenarnya Rasulullah SAW telah mengajar kita untuk menggunakan batu. Okay, untuk menggunakan batu, idza dhahaba ahadukum ila al-ghait falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar falyastatib biha fa innaha tujzi'u anhu. Sesiapa yang pergi ke tandas, dia bawa bersamanya 3 batu, okey, dan dengan itu dia membersihkan kemaluannya, dan itu mencukupi. Dan ulama kita mengatakan yang akan hilang dengan 3 batu ialah ain, ataupun dia akan tidak menghilangkan semua sekali. Dia akan menghilangkan kebanyakannya, dan itu memadai. Sebab itulah yang lebih baik sekiranya kita dapat bersihkan menggunakan air. Ya. Okey. Ustaz, kita ambil pemanggil dulu sebelum saya pergi kepada Ustaz Fatul Malik. Halo. Hello, ya. Assalamualaikum Cik Malik. Hello, Cik Malik, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ustaz, berkenaan dengan siksa kubur ni, kita gunakan air untuk membersih hadas kecil kita lah, depan atau belakang. Tetapi yang dimaksudkan air ni, adakah air tu dalam maksud air mutlak, ataupun air dari pipe, ataupun air dalam kolah yang kecil yang tak sampai 2 kolah? Adakah boleh ni? Sebab kalau yang diterangkan pada kita, air yang mutlak itu air dari pipe ataupun air yang lebih daripada 2 kolah. Saya ingat minta penerangan lah.
Baik, terima kasih Encik Malik ya. Jadi Ustaz Fatul Bari akan bercakap sebab ini soalan yang telah dikemukakan oleh dua pembangkit kita. Haji Dahlan tadi pun kita belum jawab lagi, kita akan jawab sebab ini kerana kita terlebih dulu akan berehat seketika dan anda boleh mendai kami di talian 0320504585. Kita terus bincang tentang fiqh tandas. Jumpa lagi selepas ini.